Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Sabil al-Muhtadi di Tafaqquh fi Amr-Din yang dikarang dan disusun oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajjali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Kata dia, syahadat jikalau menyambut seorang kemudian daripada hadas atas dua moza, atas salah satu daripada keduanya, atau atas salah satu daripada keduanya, tak kala ia bermukim di dalam hadar, kemudian maka pergi dia bermusafir, atau menyambut dia tak kala dia dalam safar, kemudian maka mukim dia dalam hadar, mestinya disempurnakannya pada dua surah ini akan mudah hadar dua, iaitu sehari semalam, tidak mudah safar. Saudari muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul dah semua? Ya. Saudari muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan sapu di atas khuf. Sapu di atas khuf, apa yang kita sebut sebelum daripada ini adalah ia menjadi pengganti kepada basuh kaki. Tapi ada syarat-syarat dia lah. Syarat dia kita bincang panjang lebar dah sebelum daripada ni. Dan ni antara syaratnya, orang yang duduk kampung, orang yang berada di kampung, dalam bahasa Arab dia panggil hadar. Kita ada safar, kita ada hadar. Nanti kita kena faham lah. Rasanya hadar ni kita biasa dengar rasanya perkataan hadar. Orang rakyat Malaysia ni biasa dengar perkataan hadar. Sebab dulu kerajaan Malaysia pernah memperkenalkan Islam hadari. Suatu ketika dahulu kerajaan Malaysia memperkenalkan Islam hadari. Dulu. Jadi perkataan khabar, biasa kita tengok perkataan khabar. Khabar mana duk kampung, tapi khabar itu mana lain. Khabar duk kampung, lawang dia adalah safar, bermusafir. Okey. Jadi sekarang ni kalau orang tu berada di kampung, khabar, maka tempoh yang diberikan kepada dia hanyalah sehari semalam. Tapi kalau dia bermusafir, tempoh diberikan kepada dia adalah 3 hari 3 malam. Ini ada orang lepas kan. Jadi sehari semalam untuk orang duduk kampung, dalam bahasa Arab dia panggil hadar. Manakala orang yang bermusafir dia bagi 3 hari 3 malam. Waktu dalam bahasa Arab dia panggil safar. Okey, kita ada hadar, kita ada safar. Jadi kata ulama, katakanlah seorang ni dia menyapu di atas khuf dia ketika dia duduk kampung. Sepatutnya dia diberi sehari semalam. Tiba-tiba dia bermusafir. Dia sapu di atas khuf dia, lepas tu dia bermusafir. Satu permasalahan. Permasalahan yang kedua, dia bermusafir, dia pun sapu atas khuf dia. Tak cukup sehari semalam, tiba-tiba sampai kampung. Okey, sekarang ni buat dia nak ambil 3 hari 3 malam ke dia nak ambil sehari semalam? Nampak pada zahirnya ada boleh mungkin kata dua-dua. Mungkin sehari semalam, mungkin 3 hari 3 malam. Okey, tengok apa yang disebut dalam kitab. Jikalau menyapu seorang, dia sapu atas khuf lah. Selepas daripada berhadas, dia pun sapu di atas khuf. Maksudnya dia ada sembahyang, jangan faham Zohir itu ni kita bincang ni dia ambil sembahyang waktu sapu di atas khuf. Nah, bukan sapu atas khuf saja. Sebab ada kau orang faham, jadi kalau kita pakai kasut ni, saya pakai sapu atas khuf je lah. Tak perlu ambil sembahyang. Bukan. Kita ni nak bincang
berbincang berkenaan dengan Nabi Ismail. Cuma sampai masa basuh kaki, oleh kerana kita pakai khuf, maka kita diberi dua pilihan, sama ada basuh kaki ataupun sapu di atas khuf. Kenapa kita kata kalau menyapu seorang kamu sapu, mana pandai dah sedikit kata doktor benda tulis tak ada sapu kaki, tak ada sapu kaki. Faham dah. Jadi bukan untuk kanak-kanak yang umur 5-4 tahun Ini untuk orang yang tinggi dan pengajian ni. Kita sadar kita kebodohan di antara kita jauh yang tinggi. Dalam perbincangan ilmu fiqh. Baik. Jadi kata dia, jika menyapu seorang selepas daripada berhadas atas dua moza, atas khuf dia, atau salah satu daripada kerunya disapu salah satu, selagi tak sapu. Lepas tu selagi dia akan sapu ketika dia bermusafir. Disapu ni kata-kata dia bermukim. Apa maksud bermukim? Berada di kampung, di dalam habar. Masalah kita cerita dalam makna habar, berada dalam kampung. Baik, kemudian maka pergi dia bermusafir. Lepas tu dia pun bermusafir. Satu masalah tak jawab lagi. Masalah yang kedua, atau menyapu ia tak kata ia dalam safar, ketika dia perjalanan disapu. Kemudian maka bermukim dia dalam habar, safar kampung. Dah cuma 3 hari safar kampung. Kata dua masalah tadi nescaya disempurnakan dia dah pada dua surah ini. Surah bahasa Arab, surah ni dua permasalahan ini. Biasa surah bentuk, rupa. Dua rupa permasalahan ini, dua masalah tadi dia kena sempurnakan akan mudah, akan tempoh. Allah, payung kata mudah. Faham bahasa Arab tak? Mudah ada tempoh. Tempoh habar, tempoh duduk kampung, iaitu sehari semalam. Tidak mudah safar, tidak, dia tidak boleh ambil tempoh orang yang jalan 3 hari 3 malam tak boleh. Okey. Kita ambil sesi masalah. Masalah yang baru, dia duduk kampung, dia pun pakai khuf. Lepas tu dia pun ketuk. Lepas dia ketuk, dia pun ambil asmayang. Dia pun sapu di atas khuf. Masa duduk kampung, dia sebentar terpaksa kena keluar daripada kampung. Orang yang pergi jalan lagi ke lah, dia pun pergi. Jadi sekarang dia dipakai khuf. Pada asalnya boleh sehari semalam, kemudian dia musafir boleh 3 hari 3 malam. Lepas tu masalah dia muda, dia duduk kampung macam mana? Kata ulama boleh sehari semalam dia. Boleh sehari semalam saja dia. Tapi satu masalah. Yang kedua, dia bermusafir, dia pakai khuf, dia ambil umur, dia sapu di atas khuf. Baik, orang musafir asal 3 hari 3 malam. Tiba-tiba tak nak cukup sehari semalam sampai kampung kau. Maka kata ulama, dia hanya ambil sehari semalam sahaja. Cukup sehari semalam, kata dah sapu tersebut kena buat semula. Habis dah tempoh dia. Maka cukup sehari semalam. Dan kalau lebih daripada sehari semalam, kata ulama, kalau lebih daripada sehari semalam, sampai dia kampung, habis dah tempoh masih. Asal orang musafir 3 hari. Dia sapu-sapu, dia duduk dalam musafir 2 hari. Tak dah cukup 3 hari, dia sampai kampung. Kalau dia masih lagi bermusafir, boleh cukup 3 hari. Apabila sampai kampung sebelum cukup 3 hari, maka kata ulama, semata-mata sampai kampung, habis dah tempoh sapu. Okey, dua masalah kan? Habis. Katanya, maka tidak harus baginya menyapu kemudian daripada lalu sehari semalam. Selepas daripada berlalu sehari semalam, tak boleh dah sapu. Sebab diberi kepada dia sehari semalam. Tetapi jika jadi mungkin ia dalam khabar pada surah yang kedua itu, kemudian daripada lalu masa lebih daripada sehari semalam, seperti masuknya kepada negeri, kemudian daripada 2 hari 2 malam, nescaya memadailah akan dia sapunya pada masa yang lalu yang lebih daripada sehari semalam. Cuma maka janganlah ia menyapu pula kemudian daripada masuk ke dalam negeri. Okey, sekali lagi ya. Kita apa nak baca blok kali ini cuma nak unggal. Sebab tak ada unggal apa ni. Cuma nak kamu apa istilah ni. Lepas tu kita unggal lagi. Sekarang ni istilah dalam kitab lama, kalau kata negeri, kita jangan faham negeri adalah istilah yang kita guna sekarang. Ya, negeri, apa yang disebut dalam kitab lama, ia merujuk kepada bandar. Dia merujuk kepada bandar. Negeri maksudnya perkampungan yang besar. Adakah ke dalam tu? Masjid ada ke? Kalau zaman kita tu adakah ke dalam tu? Adakah ke? Okey, itu maksud negeri. Dia berbeza dengan Korea. Kalau sebut kata Korea adalah perkampungan yang kecil.
Nah, perkampungan yang kecil dia panggil Korea. Perkampungan besar adalah negeri. Kita kata contoh kita kata kawasan Cukra tu dipanggil negeri. Nama dia. Itu dalam bahasa dalam kitab. Baik. Kalau benda Lokko tu Korea je lah. Lokko Pak Ambo tu Kijang. Itu Korea je. Itu Korea. Perkampungan kecil. Okey, kita faham ya? Sekali lagi orang bermusafir. Orang tu bermusafir. Bila kau putus apa dia putus, tidak dinamakan dia musafir, tidak dinamakan dia bermusafir. Apabila dia sampai kampung. Apabila sampai kampung, walaupun dah sampai rumah dia, masuk dia kampung dia, masuk dia lagi kampung dia kecil ke kampung dia besar. Kalau kampung kecil, masuk kampung kecil. Kalau kampung besar, masuk kampung besar. Rumah dia awal dia, rumah dia suklu. Tapi kampung dia besar. Sekarang kita kampung dia. Sekarang kita kampung dia. Dia masuk main kat rumah dia ujung. Masuk dia kampung. Maka ketika itu dia lagi bukan lagi orang bermusafir. Orang sampai dalam kampung ni. Okey, sekarang ni gada cerita ni. Apa yang dia nak kamu? Asal dia bermusafir. Kalau disapu ketika bermusafir boleh 3 hari. Tiba-tiba datang sampai sehari semalam sampai kampung. Maka dia pergi kepada dia sehari semalam. Okey, sambung. Yang kedua dia ni sapu maka ketika bermusafir. Tiba-tiba 2 hari dalam musafir. Maksudnya ketika dia bersapu duduk dalam musafir saat itu lepas dia bersapu ada 2 hari. Lepas dia berhadap lepas sapu. Tapi cakap mudah-mudah benda duduk dalam musafir 2 hari tu sebab dia ada sapu 2 hari tu dia cakap mudah-mudah lah. Asalkan sehari semalam kan dia 2 hari tiba-tiba sampai kampung. Sampai kampung kata ulama tak boleh sehari semalam. Balik sehari semalam patah lagi orang 10 dan dia. Maksudnya sampai di kampung maka tak boleh dia tambah nak cukup 3 hari. Nanti dia nak kabur. Nanti yang kita baca sekali ya. Kata maka tidak harus baginya menyapu kemudian daripada lalu sehari semalam. Okey, tetapi jika jadi mungkin dalam khabar ni sampai kampung lah. Pada surah yang kedua, pada bentuk permasalahan yang kedua. Masalah daripada musafir sampai kampung. Jadi mungkin tu kemudian daripada lalu masa lebih daripada sehari semalam. Lepas dah sehari semalam. Sehari semalam setengah 2 hari baru sampai kampung. Seperti masuk dia kepada negeri. Kita negeri yang negeri. Kemudian daripada 2 hari, lepas daripada 2 hari bermalam. Tapi dah cukup lagi 3 hari 3 malam. Nescaya memadai dah akan dia sapunya pada masa yang lalu yang lebih daripada sehari semalam. Lepas dia dah selesai dah. Walaupun lebih daripada sehari semalam. Cuma maka janganlah ia menyapu pula kemudian daripada masuk ke dalam negeri. Sebab habis dah tempoh dia. Tak boleh 3 hari 3 malam tak bisa makan pula. Jadi seterusnya dan jikalau berhadas ia kemudian daripada memakai koza dalam khabar. Kemudian daripada lalu waktu sembahyang. Kemudian keluar ia musafir. Nescaya disempurnakan ia akan mudah akan tempoh safar juga. Tiada mudah haram, tiada tempoh duduk kampung. Cerita pada sekarang ni. Jadi masalah ni kuatin boleh Sekarang ni dia duduk kampung. Dia ambil wudhu. Lepas daripada dia ambil wudhu, dia pun pakai akhur. Pakai akhur lah. Lepas pakai akhur, dia pun ketuk. Okey, dia ketuk. Jadi apabila dia ketuk, maka masuk dah waktu untuk sapu. Okey, boleh faham tak? Dia ketuk, masuk dah waktu untuk sapu. Ketuk di kampung. Tetapi dia tidak ambil wudhu di kampung. Dia pun bermusafir. Okey, dia pun bermusafir. Masa dia bermusafir, dia ambil wudhu, dia pun sapu di atas kampung. Okey? Adakah dia dapat sehari semalam ataupun 3 hari 3 malam masih tidak bijak? Nampak kan? Hak tadi pun ada. Dia pakai akhur duduk kampung. Lepas tu dia berhadap. Lepas tu dia ambil wudhu. Masa duduk kampung, dia pun sapu di atas akhur ketika dia duduk kampung. Lepas tu boleh sehari semalam walaupun dia bermusafir lepas benda tu. Dia naik pula Berada. Dia sekarang ni dia keduk. Masa duduk kampung lagi. Cuma dia ambil wudhu. Masa bermusafir baru dia ambil wudhu. Apabila bermusafir baru dia ambil wudhu. Sini. Tapi kalau dia dapat sehari semalam apa ataupun 3 hari 3 malam, kata ulama dapat 3 hari 3 malam. Sebab dia dapat 3 hari 3 malam,
Kerana perkiraan sekarang ini bukan perkiraan berhadas, tapi perkiraan satu. Kerana satu itu adalah ibadat. Oleh kerana pelaksanaan ibadat tersebut dilakukan dalam safar, maka dia dapat 3 malam. Nampak kan? Boleh faham? Boleh faham. Okey. Walaupun berlalu dah tempoh waktu sembahyang, duk kampung tu sampai dah satu waktu sembahyang, tapi dah ambil wuduk lagi. Sebagai contoh, sebab dia gini, ada setengah orang kata dia masuk dah, berlalu dah tempoh waktu sembahyang, maka kira dia duk kampung lah, sebab mesti dia kena ambil wuduk. Tapi dia ambil wuduk tu salah dia. Dia walaupun berlalu waktu sembahyang sekalipun, oleh kerana dia nak sapu masa duk kampung, dia sapu ketika bermusafir, maka tetap dapat 3 hari 3 malam. Cuma permulaan pengiraan 3 hari 3 malam tidak berhadap. Ketika bermula dia, ketika dia berhadap, bukan ketika dia sapu. Cuma oleh kerana perbuatan ibadat yang dilakukan dalam safar, maka dapat 3 hari 3 malam. Di masalah ni sebenarnya dia sama dengan masalah lain. Masalah ni sama ya. Sekarang ni kita katalah Zuhur lebih kurang dalam pukul 1 berapa minit tadi? Zuhur 1:09 minit. 12:59. Oh tak ingat. Okey. Zuhur lebih kurang 12, kita tak tahu pukul 1 kan? Zuhur pukul 1. Pukul 1 Zuhur. Tiba-tiba orang bang Zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas daripada bang Zuhur, kita pun tak bayangi setengah jam, 1,5. Orang puan kita ajak pergi Kuantan. Ajak pergi Kuantan. Kita dari sini ke Kuantan cukup dari rumah halang, cukup kan? Okey, dia ajak pergi Kuantan. Kita tak sembahyang lagi di kampung kan? Kita pergi lah, tak apa, kita sembahyang kita lihat lah, tak ada pukul 2 lagi, kita singgah kan? Kalau pukul 2 kita makan nasi tu, pagi kita makan, lagi kita sembahyang. Kita pun berhenti gigi-gigi nak sembahyang Zuhur kan? Soalan ni boleh tak kita nak kosong sembahyang tersebut? Boleh faham? Sama dengan tadi, sama. Kalau tadi tempoh sapu. Kalau ni masalah kosong sembahyang, sebab tempoh sapu 3 hari khusus untuk orang bermusafir. Kalau ni kosong sembahyang juga untuk orang musafir. Sama juga masalah, sama. Hukum ni sama. Boleh tak dia nak kosong sembahyang, sedangkan sembahyang Zuhur masuk waktu dia ketika dia nak kampung. Boleh ke tak? Okey, hukum majoriti ulama, kebanyakan ulama sama ada mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan begitu juga satu pandangan dalam mazhab Hambali. Pandangan majoriti ulama mengatakan boleh kita jamak dan kosong sembahyang tersebut. Boleh. Okey, boleh faham? Kita Zuhur masuk dah, setengah jam dah kita nak sembahyang. Tak bayang lagi lah, nak bayang tak nak bayang. So, tak kita bagi kita nak bayang, nak bayang kan? Mungkin kita tidur dulu, bangun letih dengan balik kerja, 3 hari letih dengan hari itu, tidur, pukul 1:30. Lepas tu orang buang tu nak main letih, tengok, ada promosi. No. Benda, pusat beli belah ni, Kuantan. Ngatur lapang dari luar, kocok abang tu tidur. Orang itu 1:30 nak bayar tu. Tak pulang lewat tidak ada apa sebuah tu nak bayar tu jalan. Okey, apa pun awak boleh ikut buat tu bini. Okey, tak apalah. Boleh buat ikut jalan-jalan. Pun start kereta bangun dia. Sampai beli-beli pukul 2:30. Contoh, nak berhenti sembahyang di masjid begitu. Soalan ni boleh tak nak jamak kosong? Boleh. Pandangan majoriti ulama untuk dia adalah boleh. Baik. Sama dengan masalah ni. Sebab dia kira bukan kira masuk waktu kita bermukim, tapi dia kira masa kita nak melaksanakan ibadat kita orang bermusafir. Okey, boleh faham kan? Sama juga dengan masalah ni kan. Sekarang ni dia kira masa kita beribadat saat itu, maksud masa kita sapu kita bermukim kita orang musafir. Kita orang musafir, walaupun masa kita berhadap kita orang bermukim, maka ketika itu kita boleh ambil tempoh orang musafir 3 hari 3 malam. Boleh faham kan? Sama macam kita kata jamak kosong tadi lah. Dah ada dia orang kata tak boleh. Ada pandangan yang kata tak boleh ada. Itu pandangan dalam mazhab. Kalau kosong ni mazhab Hanafi pun sama. Dia sebab dia gini, apa dia sebut mazhab Hanafi tadi kerana dia sebut jamak. Dan sebab mazhab Hanafi dia tidak ada jamak.
Dia tidak ada istilah jamak dalam mazhab Hanafi. Mereka ketika di Arafah, bagi orang yang mengerjakan haji boleh jamak Zuhur dan Asar di padang Arafah, Maghrib dan Isya di Muzdalifah. Itu kamu kan dalam mazhab Hanafi. Baik. Manakala qasar mazhab Hanafi kata wajib. Jadi dalam mazhab Hanafi sekalipun orang yang keluar daripada kampung dia yang mana telah masuk dalam waktu, maka tetap dia boleh buat qasar ketika dia bermusafir. Tak ada masalah dia boleh tak. Orang yang kata tak boleh itu adalah pandangan mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali ada dua pandangan. Pandangan yang kuat dalam mazhab Hanbali tidak dibolehkan. Begitu juga satu pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i, itu pandangan yang dipilih oleh anak murid kepada Imam Syafi'i, namanya Imam Ghazali, mengatakan tidak boleh. Tapi pandangan ini bukan pandangan majoriti. Pandangan majoriti adalah dibolehkan. Sehingga Imam Ibnul Munzir menyebut bahawa saja apa hak yang ulama hak yang kami hafal, ahli ilmu yang kami hafal daripada mereka, bahawa saja mereka mengharuskan puasa sembahyang bagi orang yang apabila masuk waktu sembahyang masih dia di kampung, lepas tu baru dia bermusafir, tetap dia boleh puasa sembahyang. Baik, jadi tidak masalah tu kan. Masalah aku juga masalah yang kedua ni supaya tidak boleh. Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya dan sunat bagi memakai wazir dahulu daripada hadasnya membaharu wudu'nya dan menyapu ia atas dua wazir. Dan sunat bagi memakai wazir bagi orang yang memakai wazir saat itu sebelum daripada hadasnya membaharu wudu'nya dan menyapu ia atas dua wazir. Okey. Dulu kita ada bincang berkenaan dengan tajdid wudu. Tajdid wudu, mana tajdid wudu? Membaharukan wudu. Maksud dia membaharukan wudu, okey, tadi kita sembahyang maghrib, kita ada dah wudu. Memang kita sembahyang maghrib kita ada wudu kan. Lepas tu kita duduk dalam majlis ilmu sampai masuk orang bang isyak, kita nak tentu lagi. Baik, boleh tak kita nak sembahyang dengan wudu tadi? Boleh, tak ada masalah. Selama mana tidak berhadas, berapa sembahyang kita nak sembahyang, dipersilakan. Tetapi apabila kita telah muda wudu tersebut mengerjakan sembahyang, tapi kita sembahyang lepas, maka untuk kita sembahyang yang berikutnya lebih afdal, hak sunatnya kita tajdidkan wudu. Dia ambil semula wudu. Hukum dia sunat, tak wajib sebab kita tidak berhadas. Hukum dia sunat. Okey, habis. Orang yang memakai khuf, adakah disunatkan dia tajdid wudu juga? Kata ulama, sunat juga dia tajdid wudu walaupun dia memakai khuf. Itu maksud dia. Seterusnya bermula orang yang sadisul baul. Dibagi itu penting juga dalam bahasa Arab pun. Walaupun kita nak belajar pun kita Arab, tapi bagi itu penting. Dia dalam bahasa Arab dia kena baca sadisul baul. Salis orang yang berterusan air kecil. Dia kalau salas ini bukan orang, betul yang berlaku itu. Berterusan air kecil dia panggil salas. Kalau salis orang yang ada perkara tersebut. Bermula orang yang salisul baul. Apabila berhadas dia dengan hadas yang lain daripada hadasnya yang sentiasa. Dan orang yang tayamum. Orang yang tayamum kerana lain daripada ketiadaan air, seperti tayamum kerana sakit atau sangat diri, maka tiada menyapu tiap-tiap daripada keduanya, melainkan kerana mengharuskan barang yang halal baginya mengerjakan dia. Jikalau ditakdirkan kekal paharahnya yang memakai di atasnya akan mozanya, maka jika ada hadasnya itu dahulu daripada mengerjakan fardu, haruslah baginya menyapu kerana mengerjakan satu fardu dan beberapa sunat. Dan jika ada hadasnya itu kemudian daripada mengerjakan fardu, maka harus baginya menyapu kerana mengerjakan sunat dua. Kerana bahawasanya sapunya itu diberirikan atas paharahnya yang memberi faedahnya bagi yang dijadikan itu dua. Tiada lainnya. Banyak juga dia nak faham ni. Sekali lagi, orang yang sadisul baul apabila berhadas dia dengan hadas yang lain daripada hadasnya yang sentiasa itu. Dan orang yang tayamum kerana lain daripada ketiadaan air,
Seperti yang tayamum kerana sakit atau sangat dingin, sangat sejuk, maka tiada menyapu tiap-tiap daripada keduanya, melainkan kerana mengharuskan barang yang halal baginya mengerjakan dia. Jikalau ditakdirkan kekal taharahnya, yang memakai ia atasnya akan muslim. Allah payah, dia dah tak faham. Wah, tarik nak panjang sih, payah nak faham. Okey, gini kat cerita. Kita kena faham permasalahan lain. Permasalahan ini pernah kita bincang sebelum daripada ini. Orang yang darimul hadas, orang yang berkekalan hadas, air kecil dia tutup sombong, tutup sombong. Jadi bermakna apabila air kecil dia tutup sombong, sedangkan kita belajar sebelum daripada ini antara perkara yang membatalkan wudu adalah dua sesuatu daripada kemaluan. Air kecil dia tutup sombong. Maksudnya setiap saat dan setiap detik batal wudu dia. Itu maksud dia. Jangan batal wudu dia nak sembahyang. Dari sembahyang dia, maka orang ni ada hukum yang khusus untuk dia. Dimaafkan selepas daripada dia ambil wudu, keluar air kecil daripada kemaluan dia dimaafkan. Okey, boleh faham kan? Dia tak sama dengan kita, dimaafkan. Keluar lepas daripada wudu air tumpik semua, dimaafkan, tak ada masalah. Sebab bumi adalah darimul hadas. Cuba wudumu hanya satu fardu dan beberapa sunat. Wudumu hanya satu fardu dan beberapa sunat. Wudumu. Sama juga dengan tayamum. Orang tayamum, apabila dia bertayamum, dia hanya boleh buat satu fardu sahaja dan beberapa sunat. Maksudnya kalau masuk fardu yang lain, dia kena tayamum semula. Kalau orang yang hadas dulu, dia kena ambil wudu tadi. Okey, boleh faham kan? Okay. Kita faham masalah tu. Jadi sekarang ni katakanlah kita baca sekali lagi video yang kamu ingat dengan kamu saya. Kita baca sekali lagi. Bermula orang yang selisil bau apabila berhadas dia dengan hadas yang lain daripada hadasnya yang setiasa. Ini sekarang ni orang yang ada air kecil dia tubik semua. Kalau tubik air kecil lepas daripada wudu tak batal sebab orang ni dimaafkan untuk dia. Tapi kalau dia ketuk batal. Okey, dia faham. Kalau dia ketuk batal tu satu masalah. Baik, masalah yang kedua. Orang yang tayamum, kita baca dulu benda dia nak tahu sebab panjang sangat Orang yang selisil bau apabila berhadas dengan hadas yang lain daripada hadas dia yang berkekalan, yang sentiasa dia berkekalan. Berkekalan kalau misalnya kecil lah, lain daripada hadas tu. Ketuk ke, begok ke. Dan orang yang tayamum kerana lain daripada ketiadaan air. Dia tayamum bukan sebab tak ada air ada. Contoh seperti tayamum kerana sakit atau sangat dingin, sangat sejuk, lepas tu dia tayamum. Maka dia menyapu tiap-tiap daripada keduanya. Dia siapa dia takut? Tak boleh siapa takut, melainkan kerana mengharuskan barang yang halal baginya mengerjakan dia. Dia tidak boleh sapu di atas khuf, melainkan untuk membolehkan dia melakukan perkara yang ataupun melainkan kerana mengharuskan barang yang halal baginya mengerjakan dia. Di sana ada benda yang boleh dibuat, ada yang tidak boleh dibuat. Jikalau ditakdirkan kekal taharahnya, yang memakainya atasnya akan dosanya. Maka jika ada hadasnya itu dahulu daripada mengerjakan fardu, haruslah baginya menyapu kerana mengerjakan satu fardu dan beberapa sunat. Dan jika ada hadasnya itu kemudian daripada mengerjakan fardu, maka harus baginya menyapu kerana mengerjakan sunat juga. Kerana bahawasanya sapunya itu diberiringkan atas taharahnya yang memberi faedahnya bagi yang demikian itu tiada lainnya. Maka jika menghendaki ia mengerjakan fardu yang gerut, wajiblah atasnya menanggal dosa dan mengerjakan taharah yang sempurna, kerana bahawasanya dia berhadas dengan ismah bagi fardu yang gerut. Siapa kata pun beli. So kata orang tengok. Okey, dia nak cerita lagi.
Aku kena baca seluruh-seluruh ni. Oh, pagi aku buku dia. Okey, tengok kan. Sekarang ni orang ni dia air kecil dia tubik semua. Air kecil dia tubik semua. Okey, kita cerita air kecil pasal ada tayang nanti kita akan cerita pada. Sekarang ni air kecil dia tubik semua. Jadi apabila air kecil dia tubik semua, maka benda yang wajib kepada dia, adalah mengambil wudu seperti biasa. Cuma ada syarat-syarat dia. Syarat dia mesti kena ambil wudu selepas daripada masuk waktu. Syarat dia mesti kena wala. Orang yang daimul hadas ada syarat dia. Satu wudu adalah satu fardu dan boleh beberapa sunat. Okey, katakanlah masuk waktu zuhur pukul 12.59. Dia pun ambil wudu. Okey, dia pun ambil wudu. Lepas daripada dia ambil wudu, dia pun pakai khuf. Jadi apabila dia pakai khuf, wudu dia saat itu, wudu orang yang dia ambil saat itu, masa dia pakai khuf saat itu, wudu itu hanya untuk satu fardu dan beberapa sunat. Okey, jelas kan? Lepas daripada itu, dia pun ketuk. Lepas daripada dia sembahyang fardu, dia pun ketuk. Lepas daripada sembahyang fardu, dia pun ketuk. Apabila dia ketuk, sekarang ni dia ketuk setelah daripada dia pakai khuf. Yang mana masa dia pakai khuf, dia bertaharah dengan taharah daimul hadas. Okey, boleh faham kan? Jelas kan? Jadi nanti apabila dia ambil wudu lepas daripada ni, patut kalau nak sapu di atas khuf, adakah boleh dia nak sembahyang fardu? Kata ulama tidak. Hanya boleh dia sembahyang sunat sahaja. Nampak? Dia tak faham ni? Pening kan? Sekali lagi. Allah berarti. Ada kadang-kadang dia pasal dia baca kitab ni. Kita bincang ni macam bincang Pak Ilmiah kan. Ada tempat senang, ada tempat susah. Macam bawa kereta lah. Tempat jalan seri boleh laju senang je. Tapi kalau tempat masuk kat lokor tu, tengok laju. Macam lupa kereta tu. Okey, ada tempat yang perlu boleh dia cepat. Sebab pun dah tempat payah, ada tempat payah. Okey, kita nak cerita tempat lain. Sekarang ni, kalau kita orang biasa. Jadi apabila kita orang biasa, kita ambil wudu. Lepas daripada kita ambil wudu, kita pakai khuf. Lepas daripada kita pakai khuf, kita pun ketuk. Kita ambil wudu pula, kita sapu di atas khuf tersebut. Kita nak sembahyang benda, tak ada masalah boleh. Bebek kita nak sembahyang benda tu. Okey, satu masalah. Masalah yang kedua boleh. Sekarang ni kita orang yang air kecil itu tubik semua. Nasallallahu alaihi wasallam. Air kecil itu ada semua. Maka kita adalah daimul hadas. Orang yang berkekal hadas. Kita nak pakai apa ni? Kita nak cerita pada orang. Kita nak cerita asal. Jadi apabila kita berwudu untuk sembahyang fardu zuhur, maka kita boleh guna wudu kita untuk zuhur sahaja. Nak masuk asar kaki, walaupun kita nak ketuk, mesti kita kena ambil wudu yang baik untuk sembahyang fardu asar. Okey, boleh faham kan? Tapi sembahyang sunat nak buat mana-mana dipersilakan. Kalau sembahyang sunat nak buat mana-mana pun dipersilakan. Okey, jelas. Kalau sembahyang sunat mana-mana tak ada masalah. Sebab wudu orang daimul hadas boleh buat satu fardu dan banyak mana sunat dipersilakan. Tapi kalau sembahyang fardu yang lain mesti kena ambil wudu pula. Okey. Lepas tu kita faham asal. Kita nak cerita yang pakai khuf pula. Orang ni daimul hadas. Dia pun ambil wudu. Dia ambil wudu, lepas dia selesai wudu, dia pun pakai khuf. Jadi dia pakai khuf ketika dia bertaharah. Tapi taharah dia adalah taharah daimul hadas. Okey, jelas kan? Lepas tu dia pun sembahyang zuhur. Dia sembahyang zuhur. Okey, lepas dia sembahyang zuhur, jadi dia tak boleh nak sembahyang fardu lain. Bukan dia kena sembahyang sunat dia boleh. Okey, tiba-tiba dia ketuk. Okey, dia ketuk. Kalau dia ketuk, batal wudu dia. Apabila batal wudu dia, nanti dia ambil wudu. Dia pun sapu di atas khuf, boleh ke tak? Boleh. Tetapi wudu dia yang dia ambil saat itu hanya boleh buat sembahyang sunat saja. Boleh faham tak? Sebab dia boleh sembahyang sunat saja kerana wudu yang dipakai khuf saat itu adalah wudu daimul hadas. Okey, boleh faham?
Itu dia nak kabur. Siapa nak tu ni? Ayat dia yang pedik balik. Jadi kita dalam sebenarnya dia rahmat dia Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah pergi tak ada masalah, pergi belajar agama tak ada masalah. Sebab kita pergi ni lagu sangat. Pernah buka-buka kita pergi ni tak tahu balik mana dah. Berapa kali stres dah bukan buat fikir. Dia pergi buat agama sekali. Dia pergi buat agama sekali. Okey. Jadi untuk malam ni kita beri di sini juga, insya-Allah. Kita sambung balik pada minggu akan datang. Kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya, insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Kita nak buka soalan sekejap, ada tak soalan? Ada tak pertanyaan? Okay. Jadi sekarang ni kita orang beriman ada dosa pahala. Adalah dosa pahala. Ada malaikat boleh dosa pahala kita. Soalan orang kafir ada tak ditulis dosa pahala ni? Maksudnya ada tak buku catatan yang dicatat oleh para malaikat terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang kafir? Orang kafir pahala tak ada, orang kafir tidak pahala tak ada. Kita nak bincang berkenaan dengan kejahatan orang kafir ada kalau dipuji oleh para malaikat. Kita sebab orang kafir kalau dibuat kebaikan sekalipun tidak diterima kebaikan dia. Okey, kalau kita tengok kepada dalil daripada Al-Quran Al-Karim yang mana catatan amalan tersebut bukan hanya khusus kepada orang Islam sahaja, bukan orang kafir sekalipun tetap dicatatkan buku amalan dia. Okey, dalilnya antaranya adalah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, wa wudi'al kitab, dan diletakkan buku suratan amalan. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Tengok orang yang melakukan kesalahan, mujrimin. Mujrimin ini diperangkumi orang kafir dan orang Islam yang melakukan kejahatan. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Takut untuk melihat terhadap isi kandungan yang ada dalam buku tersebut. Okey, boleh faham? Fatarul mujrimina mushfiqina mimma Allah Rabbi. Wa wudi'al kitab fatarul mujrimina mushfiqina mimma fi. Fayaqulu Allah Rabbi ya waytana ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Celaka kami, buku ni semua benda kecil benda besar ada kata dalam. Okey. Di sana ada golongan yang menerima buku suratan amalannya dengan tangan kanan. Di sana ada golongan yang menerima buku suratannya dengan tangan kiri ataupun daripada belakang. Hak yang menerima tangan kiri dan daripada belakang adalah antara orang kafir itu sendiri. Jadi sebagaimana orang Islam dicatat segala kejahatannya, begitu juga orang kafir dicatat segala kejahatannya. Dan kenapa orang kafir juga dicatat segala kejahatannya, sedangkan cukup dia orang kafir? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan menjatuhkan hukuman kepada orang kafir tersebut setelah daripada orang kafir itu mengakui kesalahan, berpandukan kepada apa yang dicatat. Untuk Allah Taala menzahirkan sifat adil di Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala. Jadi okey, orang kafir kalau kebaikan dia ditulis tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dibuat ditulis. Dalam Quran Allah kata wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami datang kepada apa yang mereka itu amalkan daripada amalan-amalan kebaikan dan akhirnya kami jadikan amalan kebaikan tersebut haba'an manthura, habuk yang berterbangan, tidak ada nilai. Wallahu a'lam. Tak, malam ni salah kan? Boleh. Kalau orang dia kena pakai kaki, bukan orang berkaki dia tak dihukum. Jadi dia nak ambil semayang tu macam basuh tiga kaku. Orang yang fikir pakai kasut, betul? Tak dihukum kaku. Okey, orang yang fikir pakai kasut, sama ada dia boleh buka ataupun tidak. Kalau kasut dia itu menepati syarat khuf,
maksudnya kasut dia tebal, air tidak meresap masuk ke dalam kasut dia kukuh, memang kasut kukuh lah. Maka ketika itu boleh disapu di atas kasut tersebut. Dan sebelum daripada ini kita contoh kasut buk dulu. Orang pergi ke buk pakai kasut buk, malah nak cabut kasut buk pada mudah dia pakai kasut buk tak ada tali jadi, kasut buk tak ada tali jadi. Dia sapu je, boleh tak ada masalah. Pakai kasut sama dia mengalami hukum. Tapi syarat macam kita katalah kasut saat itu tidak meresap air ke dalamnya. Melainkan kalau meresap melalui biasa juga jahitan maka tidak menjadi masalah. Pelaksanaan dia ni. Okey, sekarang ni katakanlah syawal pakai kasut yang tinggi, yang menutupi kaki kalau kasut tinggi kan. Orang kerja dia bedona tu kasut tinggi. Baik. Masa pakai kasut mesti kena berwudu. Masa pakai kasut mesti ada wudu. Kalau masa pakai kasut tak ada wudu tak boleh. Mesti masa pakai kasut berwudu. Okey. Tiba-tiba masuk zuhur ketuk. Jadi bila ketuk nak sembahyang zuhur mesti kena wudu. Ada wudu, basuh muka, basuh tangan, sapu badan. Sampai masa basuh kaki ambil air, cik gitu. Yang penting sapu. Macam mana kita sapu badan itu? Adakah syarat wajib ganti? Tidak, tak wajib ganti. Tapi yang penting sapu bagian atas. Hak bawah sudah, hak atas wajib. Kalau tidak sapu bawah sekali pun sudah memadu. Sapu atas. Banyak ada sapu sikit je, Pak. Sikit je. Tak sedap aja. Kalau rasa dah sedap, afdal kena sapu daripada basuh kaki. Sebab apa? Sebab benda itu pernah dibuat oleh Nabi SAW. Jadi main dah sedap benda yang Rasulullah buat. Maka bermakna ada benda dalam diri kita, maka kita kena didik diri kita supaya kita suka benda yang Rasulullah buat, maka apa bagi dia buat. Dan lepas tu sampai masa nak sembahyang jangan pecah kasut. Sebab kalau pecah kasut patah. Sembahyang dengan pakai kasut tidak apa ke sembahyang pakai kasut, tak ada masalah. Rasulullah SAW sembahyang pakai kasut. Bahkan Rasulullah suruh sembahyang dengan pakai kasut. Kata Rasulullah SAW, sallu fi bi'alikum. Bukan sembahyang di dalam kasut-kasut kamu, supaya kamu menyalahi orang Yahudi. Orang Yahudi dia sembahyang tanpa memakai kasut. Kalau suruh pakai kasut, lepas ni kita pakai kasut dalam masjid, ada kan? Dia ada tempat-tempat. Bukan kita kena jaga ikut dang itu. Dia ada kena ada tempat-tempat. Kalau kita pergi pakai kasut, kita tengok kasut kita tak kotor, tak najis, maka sembahyang dalam keadaan pakai kasut. Wallahu a'lam. Kita buat yang lain dong ya, najis. Jadi ini basuh je lah. Nak basuh. Dia apa nak basuh kaki dia? Ya, kan basuh kaki semalam puncak kasut. Tak ada masalah. Basuh tapak sahaja. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.